Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawanti, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Clap, 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 make you clap. Clap, 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 era juga. Masih di sini dengan Sofia Liana. Jangan malu bergelak bersama. Ikut irama, alunan suara tetap terhibur, pasti gembira. Rasa-rasa telah bermula. Ayo hebohkan satu Malaysia. Sama-sama berjoget berpesta. Clap, 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 make you clap. Asyik ikut irama, tak keruan dibuatnya. Bergetar-getar tubuhku menggapai jemarinya. Asyik ikut irama, tak keruan dibuatnya. Bergetar-getar tubuhku menggapai jemarinya. Raja Gele, bolehkah bersama? Aku rindu gayamu pesona. Raja Gele, bolehkah bersama? Aku rindu gayamu pesona. Kalau kau menit bintang jauh di sana, tetap melodi cinta yang bergema. Rasa kembali gelora jiwa mudaku. Sentuh alunan lagu sebelum kopi dan don't stop, gele gerak badan, how we do it. Don't stop, gele gerak badan, how we do it. Asyik ikut irama, tak keruan dibuatnya. Bergetar-getar tubuhku menggapai jemarinya. Raja Gele, bolehkah bersama? Aku rindu gayamu pesona. Raja Gele, bolehkah bersama? Aku rindu gayamu pesona. Don't stop, gele gerak badan, how we do it. Don't stop, gele gerak badan, how we do it. Wow, pasti ramai yang bergelik sama dengan lagu yang telah pun didendangkan daripada persembahan adik-adik daripada Sekolah Seni Malaysia Perak bersama dengan gurunya iaitu Cikgu Muhammad Syafiq Hambali. Dan sebenarnya Segi, hari ini bersempena dengan sambutan Hari Guru, pasti ramai dalam kalangan anda yang berkongsi ucapan Hari Guru bersama dengan guru-guru anda. Dan kami di WHI ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua tenaga pengajar di Malaysia. Terima kasih atas jasa anda, pengorbanan anda dan semua ilmu yang anda kongsikan bersama dengan anak-anak murid. Dan saya teringat zaman saya sekolah, macam lama sangat zaman persekolahan. Kalau saya memang zaman dah lama. Saya ingat cikgu darjah 1 saya, Puan Johanna, memang cikgu yang memberikan saya semangat untuk belajar. Saya sayang sangat cikgu tu. Ya, saya sebenarnya kan kalau kita bercakap tentang guru dan jasa bakti pengorbanan seorang guru ini, sememangnya tak akan dapat kita dapat balas sampai bila-bila pun. Siapa kita hari ini, di sebalik kejayaan kita pastinya ada seorang guru di belakangnya. Dan kalau cakap tentang guru ni, saya pun ramai guru-guru yang saya sayang. Ada Puan Samidah, Usul Rendah, Puan Hajar Jamalia, ramailah cikgu-cikgu sekolah menengah, Puan Rohana dan sebagainya. Dan sebenarnya kalau cakap tentang guru ini, kalau saya di Media Prima pula, ramai guru-guru saya sebenarnya yang mengajar saya untuk menjadi seorang pengacara, untuk menjadi buat voice over, editing dan sebagainya. Ada Kak Lina, Kak Rina, Kak Syaz dan ramai lagi sebenarnya. Awak pun guru saya. Bila saya masuk ke Wanita Hari ini, Fiza banyak membantu saya bersama dengan Kak Rina. Dan masing-masing pastinya ada memori kita bersama dengan guru kita. Dan tema Hari Guru tahun ini, Fiza, adalah Guru Tunjang Sekolah Sejahtera. Ya, dan ia jelas membuktikan bahawa betapa besarnya peranan seorang guru itu untuk turut menjadikan murid-murid yang berkualiti dan juga berdedikasi. Dan kita nak kongsikan banyak lagi sebenarnya tentang Hari Guru pada hari ini. Tapi sebelum tu, kita nak kongsikan juga pengalaman seorang guru. Kalau kita tengok tadi dia macam ni, gerak dia macam ni, dia macam tu kan. Selalu kalau kita cakap tentang guru, kita nampak ataupun kita ingat tentang macam cikgu yang kita ingat kan kadang kat sekolah, cikgu disiplin. Betul. Kan sebab alamak terlupa pakai tudung pendek ke ataupun pakai kain setting. Tapi awak pernah tak menari bersama dengan guru awak? Menari bersama dengan guru tak pernah, menyanyi bersama dengan guru
guru pernah. Kita bersama dengan Cikgu Muhammad Syafiq. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah, baik. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru. Boleh bagi ucapan selamat Hari Guru kat Cikgu? Selamat Hari Guru, Cikgu. Comel. Tapi bukan Cikgu ni je, ada ramai lagi Cikgu kan? Ya. Okey, Cikgu. Mungkin Cikgu boleh kongsikanlah Cikgu. Kalau kita bercakap tentang pengalaman menjadi seorang guru, pasti ada macam-macam pengalamannya. Betul. Suka duka bersama dengan anak murid yang silih berganti kan? Betul. Dan kalau Cikgu sendirilah berpengalaman menjadi seorang guru di sekolah seni ini, apa yang membezakannya dengan di sekolah-sekolah yang lain lah kan macam tu? Okey, kalau sebenarnya sekolah seni ni adalah sekolah pertama saya masuk. Apa yang membezakan sekolah seni dengan sekolah biasa tu sebab aktiviti kesenian dia. Maksudnya aktiviti kesenian tu bukan hanya dalam kurikulum, dia adalah kurikulum juga. So membezakan sebab mereka pelajar-pelajar ni punya aktiviti kesenian tu dia ada sampai ke SPM. So ada exam. So yang membezakan dia, cabaran dia lebih besar daripada yang dilakukan di sekolah harian biasa. Okey, kalau dulu kita hanya ada subjek mungkin seni sekali seminggu ataupun muzik pun sekali seminggu, tapi mereka ni subjek mereka adalah berasaskan seni kesenian. Okey, macam best je. Tapi nak tanya yang tengah pegang mic tu, nama awak siapa, Dik? Semua ni tingkatan 4, tingkatan 5 ya? Okey, yang tengah pegang mic, nama awak siapa? Boleh panggil makcik. Juani Syajin. Tak dengar. Lagi sekali. Letak mic tu kat sini. Juani Syajin. Juani Syajin. Sedapnya nama. Okey, awak belajar subjek menari dengan Cikgu Syafiq ya? Bukan dengan Cikgu Syafiq, semua dengan ramai lagi cikgu. Okey, jadi pengalaman dia macam mana bila nak belajar menari bersama dengan cikgu tu? Kalau saya nervous kalau menari dengan cikgu. Tapi boleh kan menari dengan cikgu? Tak boleh. dia rasa best, at the same time ada juga nervous tu. Okey, sebab hari ini Hari Guru, adik-adik semua dibenarkan untuk komen persembahan Cikgu Syafiq tadi. Okey, siapa nak komen? Kita nak tengok berapa markah kita nak bagi. Antara 10 bintang, kita nak bagi berapa bintang dekat cikgu? 10. Dia nak markah penuh. Sebab dia takut nanti cikgu bagi dia markah rendah kan. Okey cikgu, mungkin cikgu boleh kongsikanlah juga kepada penonton-penonton kita kan, sebagai seorang guru pasti cikgu juga dahulu dididik oleh seorang guru. Siapa guru yang paling memberi kesan dalam kehidupan cikgu sampai ke hari ini? Antara salah satu seorang guru dari Sekolah Datuk Bentara Luar Batu Pahat Johor, Cikgu Ayub dan juga Cikgu Hashim. Dua mereka tu adalah cikgu seni visual saya. Mereka menginspirasi lah. Walaupun saya dulu background seni visual juga. Bila masuk mengajar, saya mengajar dalam bidang tari. Tapi saya aplikasikan apa yang saya belajar dalam seni visual masa sekolah ke dalam bidang tari. Okey, cikgu Cok nak tanya. Adakah cikgu memang gemar menari sebagaimana adik-adik ni? Ataupun cikgu bila nak mengajar subjek tarian ni baru betul-betul mempelajari seni tarian ni? Saya betul-betul mempelajari seni tari tu masa masuk belajar dulu dekat Universiti Melaya. Masa sekolah tak adalah? Masa sekolah tu menari belakang rumah je lah. Tapi nak tanya Cikgu Syafiq, okey sekarang ni kalau saya nak masuk sekolah balik susahlah. Tapi adik-adik ni mungkin ada yang boleh menari, ada yang tak boleh. Tapi antara cabaran ni, kalau yang memang macam kayu lah tak boleh menari, macam mana? Apa yang cikgu tunjuk buat? Sikit. Tak, saya tak boleh. Robot lah. Apa yang cikgu buat supaya dia orang boleh menari lah? Dia antaranya adalah cara atau metod kita mengajar. So kalau kata pelajar tu tak boleh menari dengan tempo, dengan lagu, kita akan gunakan dengan lirik lagu. So dia ada pelbagai cara supaya memastikan pelajar tu tahu macam mana menyesuaikan gerak tu dengan lagu atau gerak tu dengan kiraan yang kita akan bagikan. Okey, apa yang menarik perhatian saya sebenarnya bila masuk belajar tu ada jurusan-jurusan yang dipilih kan cikgu, tetapi kenapa cikgu memilih fokus pada tarian seni tari ini? Sebab masa saya belajar dulu memang ambil dalam bidang seni tari. So that's why bila habis saja belajar, sebelum masuk sekolah tu saya pergi ke industri dulu supaya kumpulkan lebih ilmu sebelum masuk sekolah. So bila dah masuk sekolah lepas beberapa tahun baru saya bersedia untuk masuk dalam bidang seni tari sebab kira ini minat dan hobi lah daripada sekolah. Masya-Allah. Dan sebenarnya ada banyak kebaikan juga kan. Tarian juga merupakan satu terapi yang boleh kita lakukan. Banyak lagi kita nak kongsikan bersama dengan cikgu dan juga adik-adik yang akan terus membuat persembahan untuk anda penonton wanita hari ini. Nak tengok lagi mereka yang tular di media sosial sejak daripada Hari Raya ini. Pastikan terus bersama kami di Wanita Hari Ini. Saya Aida Bahman. Aida ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Guru kepada guru-guru yang di luar sana dan juga guru-guru yang telah mengajar Aida masa Aida sekolah dulu. Selamat Hari Guru! Hai, Assalamualaikum. Saya Ifah Razia. Saya ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat Hari Guru sedunia. Tak kisahlah guru-guru berada di mana saja yang anda berada sekarang ni. Terima kasih buat para guru semua menjadikan kami orang yang terbaik pada hari ini. Hai,
saya Aina Abdul. Okey, waktu Aina sekolah rendah, Aina sekolah di SK Sri Mawar Seremban dan juga sekolah menengah SMK Puteri yang juga dikenali sebagai Konvent Seremban. So kepada semua guru-guru saya dan guru-guru di Malaysia, selamat Hari Guru dan Aina harap cikgu-cikgu semua akan terus dapat menaburkan ilmu dan bukti kepada semua murid-murid. Saya ucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru di Malaysia. Terima kasih cikgu. Kami mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru. Terima kasih and thank you all the teachers. Hai, saya Nur Fikri. Ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada seluruh rakyat Malaysia dan juga kepada guru-guru yang telah mengajar saya di SMK Damansara Jaya. Wanita hari ini, wanita hari ini. Zaman berubah, teknik berubah. Yang penting, kami guru tidak akan berubah. Teruskan mendidik anak bangsa tercinta dalam apa jua keadaan. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru. Raikan Syawal indah ini. Raya, 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 raya. Selamat Hari Raya. Kami ucapkan kepada satu dunia. Biar kerjaku begini, biar gajiku segini, yang penting halal untukmu yang ku beri. Pedih ya memang pedih, letih jangan ditanya lagi, yang penting halal untukmu yang ku beri. Sugi, walaupun TikTok tu ceria tapi saya rasa sebab juga sebenarnya bagaimana pengorbanan dan jasa bakti seorang guru tu kan. Dan kalau Hari Guru ni juga dia memang mengambil memori dalam hidup saya. Arwah kakak saya seorang guru. Kalau Hari Guru ni memang macam-macam hadiah yang diberikan oleh anak-anak murid. Sekolah rendah mungkin dia ambil bunga mak dia, bunga telur, macam-macam sebenarnya. Dan ini juga sebenarnya mengambil kenangan kita kan bila kita dah dewasa ni, betapa dulu apa yang ditegur oleh guru kita, apa yang diajar. Walaupun cikgu marah, bukan bermaksud cikgu tak sayang, tapi cikgu nak menjadikan kita insan yang berguna, berbakti, yang kemudian hari ini dapat memberi semula kepada masyarakat. Saya ingat lagi cikgu fizik saya masa saya tingkatan 4 berkata yang awak semua ni sekarang ni mungkin awak rasa macam bilalah nak habis sekolah, tapi lepas awak habis sesi persekolahan ni awak akan merindui sekolah. Saya setuju cikgu. Ya, saya pun sangat-sangat bersetuju. Rupanya dah kerja kena banyak bayar bil. Okey, kita nak kongsikan sebenarnya topik kita hari ini santai-santai saja untuk sama-sama kita meraihkan Hari Guru walau di mana cikgu berada. Hari ini kita bersama dengan 3 orang guru yang bersama dengan kita di studio. Kalau boleh saya perkenalkan Sugi yang di hujung sana dahulu. Yang ini banyak peminatnya, banyak followersnya di Twitter, juga aktif dalam aktiviti-aktiviti NGO untuk anak-anak orang asli lah sebenarnya iaitu atau lebih dikenali sebagai Bunga Lole. Nama betulnya adalah Hanisah Mat Hussein, merupakan seorang guru dari Sekolah Kebangsaan Lemoy Pahang. Assalamualaikum, apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik. Selamat Hari Guru. Terima kasih Cikgu Hanisah.
Dan kita juga bersama dengan dua orang cikgu dari Sekolah Seni Malaysia Perak, iaitu Cikgu Alif Azman dan juga Cikgu Raja Nurbaizura Raja Abdullah. Selamat Hari Guru kepada kedua-duanya, ketiga-tiganya, kesemuanya yang ada di studio hari Betul. ini. Sebenarnya ramai juga cikgu-cikgu yang bersama dengan kita di dalam studio hari ini. Ada surprise kita nak berikan kepada anda. Kita nak tanya dahululah soalan Hari Guru ini. Kalau orang cakap klise lah kan, tiap-tiap tahun Hari Guru orang mesti cakap, terima kasih cikgu, terima kasih cikgu. Perkataan terima kasih itu memang sering kali diucapkan, tetapi sebagai seorang guru sebenarnya, mungkin Puan Hanisah boleh kongsikan apa sebenarnya yang menggembirakan seorang guru dalam sepanjang tempoh mengajar ini bila melihat apa yang berlaku pada anak-anak murid, mungkin dari segi kejayaan, dari segi bagaimana mereka ini selain daripada ucapan terima kasih, apa yang berjaya dilakukan oleh mereka, apa yang Puan Hanisah inginkan? Okey, pertama sekali saya cerita ni dalam dari segi konsep saya dan konteks saya sebagai guru di SK Lemoy lah ya. Okey, pertama sekali sebenarnya mungkin ada murid-murid saya masih tak tahu yang hari ni Hari Guru. Dan dekat sana pun saya rasa mereka tak dapat nak tengok TV jugalah. Jadi betul kata cik tadi, ucapan hari terima kasih tu setiap hari, setiap habis kelas, setiap waktu kita akan dengar. Tapi sebenarnya bila Hari Guru ni, bila mereka cakap selamat Hari Guru cikgu tu pun sudah cukup. Jadi bagi saya yang menggembirakan saya sebagai guru di SK Lemoy adalah bila anak-anak murid saya mampu bersaing dengan murid-murid di luar, walaupun mereka jauh di pedalaman dan dengan berbagai kekangan ya. Jadi bila mereka dapat keluar dan bersaing dengan murid-murid lain sama juga seperti murid lain, saya merasa itu adalah satu kegembiraan yang cukup besar lah bagi saya. Masya-Allah. Okey, baik. Dan itu persepsi Puan Cikgu Hanisah. Tapi Cikgu Alif, saya lihat Cikgu Alif seperti seorang cikgu yang cool. Cikgu mata pelajaran muzik. Anak murid dekat belakang tu mana? Cikgu cool lah. Nanti kami tanya anak muridnya. Tapi Cikgu Alif, kalau kita lihat biasa dari kecil, bila bercakap mengenai seorang cikgu, anak murid mungkin ada persepsi, ada yang takut kan. Tapi kita pun sering kali, awak kalau tengok cikgu awak kena hormat ya, awak kena macam ni ya, selamat pagi cikgu kan. Semuanya kena betul. Tapi sekarang ni dalam generasi baru ni, cikgu-cikgu dah jadi macam kawan, rakan pada murid kan. Jadi pendekatan ini apa yang Cikgu Alif gunakan, pendekatan untuk menjadi seorang kawan, adakah ia lebih bagus ataupun macam mana? Okey, untuk bagi saya sebab zaman saya sendiri saya sangat rapat dengan cikgu. Memang sebab saya sekolah harian, saya bukan sekolah asrama, jadi kita sampai malam pun keluar minum, dia akan ambil kita buat keluar. Tapi dekat siang hari dia dah cikgu kita. Jadi saya cakap kat student saya, senang je. Hormat menghormati, settle. Itu saja. Bila kita ada hormat menghormati itu, insya-Allah kita punya hubungan tu akan lebih mudahlah. Tapi ada part yang kita kena tegas lah budak kan. Itu biasa. Tapi ketegasan apa semua garang tu hanyalah untuk mendidik saja. Tidak lebih daripada itu. Kita nak tengok kita punya anak-anak murid berjaya. Itu saja. Saya suka bila dengar apa yang Cikgu Alif katakan. Sama juga dengan apa yang Cikgu Hanisah katakan. Kegembiraan seorang guru itu apabila melihat anak muridnya berjaya. Dan Cikgu Hanisah besar harapannya agar anak-anak murid juga dapat berjaya setanding dengan anak-anak yang di bandar dengan kekangan yang ada di SK Lemoy sendiri kan. Dan kalau kita kongsikan bersama dengan Cikgu Baizura pula 5 tahun berpengalaman dalam bidang pengajian sebagai pengajaran sebagai seorang guru ini kan. Mungkin ada bezanya kan, zaman kita belajar dulu lain. Zaman sekarang cara pendekatan dengan anak-anak ini juga berbeza. Kalau dulu kita dengan cikgu kita lain, tapi sekarang ni dengan anak-anak ni mungkin cara kita nak menegur, cara kita nak mengajar ada banyak perbezaannya. Mungkin Cikgu Baizura nak kongsikan. Okey, Assalamualaikum. Okey, macam saya pula sebab saya adalah salah seorang warden di asrama. Dan sekolah kami adalah sekolah asrama penuh. So saya ada lebih banyak masa dengan pelajar-pelajar bila dah siang hari dah jumpa kat sekolah, and then malam pula saya ada banyak masa bersama mereka. So pendekatan yang saya gunakan adalah bila saya cuba mendekati mereka, sebab mereka ni datang dari golongan yang berbeza-beza tarafnya. Jadi kalau contoh murid A, murid B, murid C ni saya tak boleh gunakan, saya tak boleh approach dengan cara yang sama. Jadinya saya akan cuba mendekati mereka dulu, kenal latar belakang mereka, tahu apa tu, biasalah duduk asrama dia ada homesick dia. So kita kena mengenali student. Saya duduk asrama dulu berbulan nangis. Asrama. Jadi dari situlah kita tahu macam mana cara kita nak tackle this kind of student. Okey, dan Cikgu Hanisah, bila kita dengar kalau di bandar anak kalau kena duduk dekat asrama pun menangis sebab merindui ibu dan sebagainya. Kalau di mana cikgu mengajar di Lemoy, pastinya suasana di situ lain kan? Dan cikgu sudah mengajar di situ selama 12 tahun. Pastinya cikgu sejak mula mengajar sampai ke hari ini ada objektif yang ingin cikgu capai kan. Jadi apa sebenarnya objektif Cikgu Hanisah mengajar di SMK Lemoy? Di SK Lemoy. Ya, betul.
Okey, untuk pengetahuan SK Lemoy ini memang terletak di pedalaman. Pedalaman yang kategori dia tahap 3, yang mana kalau nak kira tahap yang paling susah lah dekat Semenanjung ni. Jadi murid dekat situ memang dia tidak terdedah dengan dunia luar. Tiada gadget, tiada hiburan-hiburan selain daripada apa yang ada di sekeliling mereka lah. Jadi bila mereka, bagi saya, kita duduk bersama-sama dengan mereka. Sebab saya duduk, kita memang cikgu-cikgu semua berada dekat sekolah. Kita tinggal di sekolah. So, hubungan antara cikgu dengan murid tu memang rapat lah. Jadi, murid pun duduk asrama kan. Jadi, mereka belajar macam mana untuk menjalani kehidupan, terutama murid yang kita tinggal di asrama ni daripada tahun 1. Maksudnya daripada 7 tahun lagi mereka dah tinggal di asrama. Jadi banyak benda yang mereka perlu belajar dan buat sendirilah. Okey. Dan sebenarnya saya memang mengikuti perkembangan Bunga Loleh. Saya banyak ikut komennya di Twitter. Tapi kalau dari segi cabaran, kita bercakap tentang cabaran hari ini. Hari ini kita duduk di sini tanpa memakai pelitup muka kerana ada banyak orang kata SOP-SOP yang telah pun diringankan. Dalam tempoh 2 tahun yang lepas, dalam tempoh PKP, kita tahu anak-anak tidak pergi ke sekolah. Yang bagi anak-anak yang ingin meneruskan pembelajaran melalui kaedah dalam talian. Tapi pasti berbeza di SK Lemoy kerana dengan keadaan faktor demografi di kawasan tersebut. Ketika itu saya lihat bagaimana Cikgu Hanisah bersama guru-guru yang lain membuat modul dan kemudian masuk ke dalam kampung dan untuk menghantar modul-modul tersebut kepada anak-anak murid agar mereka ini tidak tercicir dan juga ketinggalan sebagaimana anak-anak yang lain. Mungkin boleh kongsikan dari segi cabaran, pengalaman dalam masa yang sama nak memastikan bahawa anak-anak ini terus mendapat ilmu yang sebaiknya daripada anda sebagai seorang pendidik. Okey, sebab SK Lemoy ni kita masalah utama kita adalah talian telekomunikasi kan. Jadi walaupun ada tapi tidak ramai ibu bapa yang ada peranti dan kalau ada pun anak ramai jadi tak dapat nak berkongsi untuk kita buat pembelajaran secara online tu atas talian memang tak dapat langsung lah. Jadi kita fikir, kita berbincang macam mana kita nak bagi mereka supaya semua murid dapat belajar sekurang-kurangnya kan. Jadi kami pun timbul dengan idea kita buat modul. Kita buat modul kemudian untuk murid-murid yang ada dekat kampung berhampiran boleh datang ke sekolah untuk ambil. Untuk murid yang jauh yang memerlukan kita berjalan kaki masuk kampung 2 hingga 3 jam macam tu, kami bersama-sama masuk ke kampung setiap minggu. Masuk, kita akan hantar modul kepada mereka dan kita akan ambil semula daripada mereka minggu seterusnya. Selain itu kita menyediakan ganjaran lah. Kita tidak pergi dengan tangan kosong. Bukan setakat kita bagi modul. Kita bawa sekali makanan-makanan ringan. Kalau kita tahu kat sana memang susah, tak ada kedai. Jauh kan daripada kedai-kedai ni. Jadi kita bawalah makanan-makanan ringan. Walaupun benda tu bagi kita macam biasa, tapi adalah satu ganjaran yang sangat berharga lah bagi mereka dan mereka sangat menghargainya. Jadi setiap kali bila kita datang sekolah hari Isnin tu mereka dah tahu hari ni mereka akan ambil modul. Mereka dah siap-siap tunggu. Kita belum siap lagi ni. Kita belum siap lagi nak prepare kan. Mereka dah siap tunggu dan nak ambil file mereka. Jadi itu adalah satu bagi saya walaupun benda tu ada cabaran tapi kita rasa penerimaan murid bapa tu kita rasa macam boleh mengatasi cabaran. Cikgu-cikgu juga kadang dihidangkan dengan makanan daripada orang kampung kan? Ya betul. Ada kadang-kadang dia bekalkan kita bila nak balik tu dia bekalkanlah sama ada goreng ikan. Kita tangkap ikan goreng ikan ataupun ubi kayu, kopi macam tu. Okey, dan apa pendekatan cikgu gunakan tu memberikan motivasi. Kalau saya dulu dapat stiker pun saya suka. Betul. Dapat makanan ringan kan. Dan mungkin situasi yang dialami oleh Cikgu Baizura dan Cikgu Alif sewaktu pandemik, pelajar harus belajar dalam talian berbeza daripada apa yang Cikgu Hanisah lalui kan. Bagaimana untuk mengajar tarian dan muzik dalam talian? Mungkin Cikgu Alif boleh kongsikan. Okey, macam saya mengajar subjek muzik. Muzik dan juga produksi seni persembahan. Okey, memang kita akui memang banyak sangat cabaran dia. Contoh kalau kita nak ajar gitar kan. Okey, dia bukan di hadapan kita. Okay, dia hanya di sebalik laptop atau PC kita. Jadi apa yang kami cuba buat ialah mungkin kita akan buat video khas untuk mereka. Sebab kalau kita bercakap untuk betulkan berhadapan macam tu memang agak boleh kata impossible. Mengambil masa juga. Jadi kita memang banyak cabaran. Contohnya kita kena minta dia sendiri buat video. Okey, dan kita akan hantarkan video rujukan dan banyak juga kita pakai YouTube sebagai bahan lah untuk bantu mengajar kita dan minta student hantarkan video mereka dan kita akan komen, kemudian kita akan tunjuk pula betulkan balik. Contohnya begitulah. Okey,
baik. Dan Cikgu Baizura pula sebagai seorang guru tarian, adakah ini assignment diorang tadi menari-menari? Okey, sebenarnya itu adalah salah satu kita punya dance department punya projek lah. Bila kita dah pelajar-pelajar kita dah sampai satu level yang kita rasa diorang boleh diketengahkan, diexposekan, ni kita akan menghasilkanlah satu video yang kita boleh simpan sebagai kenangan, sekaligus kita tayangkan kepada kita war-warkan kepada orang awam untuk menonton lah. Dia macam final year project lah. Macam video yang tular baru-baru ni lah kan, bersama dengan Hari Raya kan, bagaimana banyak kalau kita tengok reaksi dan juga komen-komen daripada netizen, bagaimana sebenarnya adik-adik ni memberbakat kerjasama antara guru dan anak murid, dan sama-sama juga memastikan dan juga memelihara lagu tradisi. Itu yang menarik sekali. Dan kalau kita bercakap tentang tadi cabaran cikgu sendiri, bagi Cikgu Hanisah, siapa sebenarnya guru yang menjadi idola juga dalam kehidupan cikgu sepanjang tempoh cikgu menjadi seorang pendidik ini? Pasti ada seorang guru di zaman dulu kan, kita memang ingat inilah guru kita yang mungkin banyak memberi inspirasi, yang banyak menaikkan semangat kita untuk menjadikan kita siapa hari ini. Bagi saya saya bersekolah di Sekolah Menengah Tengku Indah Teraga Musang. Jadi cikgu sekolah menengah saya itulah yang banyak memberikan inspirasi. Macam saya nak jadi macam dia lah sebetulnya nanti. Nama cikgu tu Cikgu Umi. Antara cikgu yang saya masih ingat nama dia. Masya-Allah. Jadi bila kita tengok cara dia mendekati kita, jadi kita rasa macam aku nak jadi macam dia lah. Aku nak ajar ni kan. Nak ajar anak-anak aku dengan lebih baik macam tu. Baik-baik. Dan Cikgu Alif, ada siapa-siapa cikgu awak yang sebelum ini yang menjadi idola? Ada cikgu sekolah rendah saya. Namanya? Cikgu dia Moha, Cikgu Moha. Saya ingat Moha je. Saya tak ingat nama penuh dia. Saya takut salah kan. Tapi ada banyak lagi. Tapi cikgu tu antara cikgu yang saya jadikan idola sebab cikgu dia cool. Dia garang. Tapi dia garang, dia tak cakap apa-apa. Dia tak pukul kita, dia tak apa-apa. Tapi penampilan dia cukup menggerunkan kita. Tetapi dalam masa sama dia memang kelakar. Jadi saya suka menggunakan pendekatan apa yang dia buat pada saya dulu. Sama sekarang pun saya buat juga. Kita buat joke sikit dengan student. Tapi cuma sekarang kadang-kadang diorang tak faham sangat joke kita. Kadang-kadang saya pakai joke cerita piramid, diorang tak faham. Dia macam apa cikgu buat. So kena cari satu benda yang barulah. Betul. Cikgu Baizura, ada siapa-siapa? Macam saya, sebab saya kat sekolah dulu ketua pelajar. Jadinya saya rapat dengan semua cikgu. Jadinya sebenarnya saya tak terfikir pun saya akan menjadi seorang guru. Cerita saya lain. Tapi bila saya dah jadi cikgu, baru saya faham kenapa kita perlu hormat guru, kenapa kita kena sayang guru. Orang asyik cakap kena sayang guru, kena hormat guru. Bila kita dah jadi cikgu, kita baru faham. So semua cikgu saya tu adalah inspirasi bagi saya lah. Dan kadang-kadang Fiza, kita menyukai atau menyayangi seseorang guru itu lebih sedikit disebabkan mata pelajaran yang diajarnya. Awak ada siapa-siapa cikgu yang awak suka sebab mata pelajaran yang awak suka? Saya memang rapat dengan Puan Rohana tu sebab saya suka mata pelajaran bahasa Inggeris yang diajar. Awak suka English lah? Suka. Mungkin cara cikgu tu mengajar membuatkan kita kadang-kadang selain daripada cara, penampilan cikgu pun. Kadang-kadang ada cikgu yang pakai dia tudung baju dan kasut sama warna. Menarik perhatian. Okey, kita nak dengarkan juga pendapat orang ramai tentang mata pelajaran yang digemari dan juga disukai. Silakan. Dekat sekolah dulu, pelajaran yang paling saya minat adalah sejarah kerana saya suka dengan fakta dan saya suka kisah-kisah penceritaan yang orang dulu-dulu ni sebagai pengajaran. Lepas tu saya rasakan pelajaran sejarah ni sebagai sesuatu yang misteri lah. Contoh, kita tengok Rom, nak tahu juga kenapa ada bangunan besar tu. Lepas tu contoh sejarah Kesultanan Melaka. Saya suka nak tahu apa jadi zaman dulu-dulu. So, dalam banyak-banyak mata pelajaran, sampai hari ni saya paling minat sejarah. Subjek yang paling Aida suka, of course, sukan. Yang paling Aida suka memang sukan. Paling tak suka tak ada, cuma kadang-kadang tu biasalah kita dulu sekolah kan, kadang-kadang budak rakal, duduk yang jauh-jauh sekali tu memang tidur je lah kerjanya. So tak adalah keluar kelas, tapi still adalah dalam kelas. Memang semua subjek Aida suka. Okey, masa sekolah dulu yang paling saya suka adalah bahasa Malaysia dan juga sejarah. Favorite subjek saya di sekolah adalah kelas ERT. Sebab dia tak ada nak belajar banyak sangat. Kita masak, kita jahit. So that's my favorite class. Pelajaran yang paling saya suka di sekolah sebenarnya adalah matematik. Iaitu saya rasa subjek yang memang ada yang tak suka. Kenapa saya suka? Kerana sebenarnya
saya daripada kecil lagi memang sukakan cabaran. Jadi bila saya dicabar oleh guru yang mengatakan saya tidak pandai matematik, saya mengambil cabaran itu sehinggalah saya sentiasa mendapat orang kata markah yang terbaik dalam kelas untuk mata pelajaran matematik tersebut. Itu dia. Siapa yang vote? Siapa yang vote? Bukanlah kata tak suka. Matematik tu susah sikit lah. Saya suka matematik. Ada orang yang suka. Kadang-kadang kalau kita dalam aliran sains ke apa, kita mungkin kita suka. Tapi kadang-kadang ada yang kita rasa macam, alah, matematik kan hari nak kena buat latihan kan. Tu cikgu tanya pula, dah buat latihan? Kalau sekolah rendah dah hafal sifir. Okey. Bagi Puan Hanisa sendiri, Puan Hanisa dan juga rakan-rakan di SK Lemoy lah kan, apa yang kebiasaannya dilakukan bagi menarik minat anak-anak ini untuk tak ponting sekolah, datang ke sekolah dan terus bersemangat untuk belajar setiap hari? Okey, pertama sekali kita akan cuba menarik minat mereka dengan cara yang mereka sukalah. Pertama, kalau belajar mereka suka bermain. Mereka suka menyanyi. Murid-murid Aslin sangat suka menyanyi dan dia sangat suka pada menari. Mereka boleh ni. Jadi dalam pembelajaran pertama sekali kita terapkan kita kena bagi murid seronok lah. Ada cikgu yang menyanyi, ada cikgu yang ajar sifir secara menyanyi, ada yang ajar bahasa Inggeris secara menyanyi. Dan kemudian satu lagi, bila kita nak menarik mereka datang ke sekolah, kita adakan program-program lah. Contohnya kita akan buat program aiskrim. Maksudnya siapa yang datang minggu tu dia datang penuh, dia akan dapat aiskrim. Walaupun aiskrim tu aiskrim Malaysia, sebab kat sana kita tak ada elektrik, diorang tak ada peralatan elektrik kan. Jadi bila aiskrim tu beku sejuk macam tu, mereka sangat suka. Walaupun aiskrim tu okey. Maksudnya mereka akan bersemangat. Dan kita bagilah ganjaran-ganjaran makanan-makanan yang lain. Jadi mereka akan memastikan mereka datang ke sekolah. Jadi bila mereka dah datang, seterusnya kita bolehlah mengajar mereka kan. Bila mereka datang sekolah, mereka masuk kelas. Masuk kelas, menarik minat mereka kat situ pula. Mengajar dalam kelas pula macam mana. So kita macam banyakkan aktiviti yang bermain lah. Bermain, menyanyi, menari. Ada video juga yang tular di mana ada guru yang menggunakan pendekatan, kalau untuk sekolah rendah, dia gunakan Manila card. Okey, awak boleh pilih. Hari ni awak nak high five ke, awak nak fist bump ke. Itu antara pendekatan yang boleh menarik minat mereka jugalah kan. Dan Cikgu Alif, tadi Fiza kata, kalau sekolah seni ni mesti pelajar tak ponting. Tapi sekolah asrama kan, nak ponting pun tak boleh kan. Tak boleh ponting kan. Jadi untuk sebagai seorang guru muzik ni, macam mana, apa sebenarnya yang berlaku dalam kelas tu? Saya sangat orang kata teruja nak tahu apa yang berlaku, situasi dalam kelas muzik. Okey, untuk kelas muzik kita of course lah kita akan play muzik. Macam saya ajar tingkatan 4 dan 5. Okey, tingkatan 4 5 ni mereka dah ada pengkhususan sendiri lah. Okay, contoh muzik. Okey, bila dalam kelas muzik tu mereka kena main instrumen yang dikhususkan. Contoh ada main saxophone, ada main. Okey, kita akan kumpulkan mereka, kita akan bagi satu piece ataupun apa task mereka untuk mereka praktis dan kemudian akan kita gabung. Mula kita bagi sectional. Sectional ni maknanya gitar praktis dulu individual. Kita dah bagi latihan di etude lah. Selalunya kita bagi skor. Kemudian diorang akan jam bersama untuk piece tu. Kemudian diorang ada juga kalau untuk yang mereka punya SPM contoh, ada piece yang perlu dimainkan masa final nanti. So kemudian kadang-kadang bila part teori, dia membosankan sikit lah. Teori ni sama macam maths kan. Dia kena kira, dia kena tahu notes macam mana. Tapi untuk membuatkan kelas itu menarik, kita buat game macam tu. Kita buat game lah. Sebab kan tidak, dia akan membosankan juga lah. Tapi game ni ada reward tak? Reward kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Macam saya, macam saya je bagi bagi grup. Okey, kumpulan mana menang. Dia suka. Dia untuk sekolah sini ni pelajar tu quite aktif sebenarnya. Dia aktif. Dia suka benda-benda yang bergerak ni. Jadi kita kena ikut cara kan. Kita ada macam-macam metod untuk kita mengajar, jadi kita kena tengok kesesuaian. So sekolah sini ni untuk pelajar saya memang sangat suka benda-benda yang bergerak, aktiviti. So kita buat aktiviti. Ini sangat best. Dan ada juga komen-komen daripada rakan-rakan di Facebook. Katanya daripada Nur Ain Azrazan, selamat Hari Guru. Paling ingat cikgu muzik. Garang dia kata. Semua garang. Garang Lepas tu ada Siti Aisyah katanya guru pelita hidup, guru penawar hidupku, guru juga peneman hidupku. Okey. Okey, ada lagi komen Fiza? Itu saja. Dan kita dah pun sampai di penghujung perbincangan kita pada hari ini. Mungkin diberikan ruang dan peluang juga untuk guru-guru juga mengucapkan selamat Hari Guru kepada bekas-bekas guru dan juga rakan-rakan guru seperjuangan yang lain. Silakan Cik Bazura. Okey, saya ambil kesempatan di sini untuk mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua rakan-rakan guru seluruh Malaysia dan juga bekas-bekas guru saya lah yang banyak berjasa, lecturer saya ke cikgu tari saya, semua guru-guru saya yang pernah berjasa dengan saya dan memberi ilmu kepada saya. Terima kasih banyak-banyak. Okey, Cikgu Alif. Okey, saya juga ingin mengucapkan selamat Guru kepada semua rakan-rakan
dan juga bekas-bekas guru, termasuklah cikgu-cikgu di sekolah kami. Dan terima kasih kerana sepanjang kita berada di sekolah sini, daripada segi berserpentadbir sehinggalah guard, cleaner dan juga bahagian BSKK kami memberikan sokongan yang sangat padu. Terima kasih sangat-sangat kerana sokongan yang tinggi. Baik, dan Cikgu Hanisa, apa yang saya dengar tadi, saya boleh rasai keseronokan Cikgu Hanisa mengajar di situ. Mungkin Cikgu Hanisa di sini boleh memberikan ucapan kepada guru-guru di SK Lemoy dan semua guru di Malaysia. Okey, di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru saya sejak daripada saya sekolah rendah, sekolah menengah, universiti dan seterusnya kepada guru-guru yang banyak mengajar saya semasa saya menjadi guru juga, mentor-mentor saya. Kemudian yang istimewa untuk guru-guru, rakan-rakan guru saya di SK Lemoy. Saya harap kita dapat bersama dengan lebih baik selepas ini, insya-Allah. Dan kepada semua guru di seluruh Malaysia, selamat Hari Guru. Ya, baiklah. InsyaAllah hari ini kita di Wanita Hari kita ada sambutan Hari Guru kan juga. Kalau tadi kita dah lihat persembahan-persembahan daripada anak-anak murid. Macam biasalah kalau Hari Guru, anak murid akan buat persembahan untuk cikgu-cikgu kan. Tapi selepas ini kita nak saksikan juga persembahan daripada guru-guru. Jadi pastikan anda terus bersama kami di Wanita Hari ini. Wanita Hari ini. Wanita Hari ini. Tibanya di sini bagai mencari nanti kisah yang indah antara kita semua. Akhirnya di sini ku kenali hatimu, sehingga kini kita akan terus berlagu sama-sama, menjejak mimpi sama-sama, mencari dan menanti segalanya, direstui cinta sejati. Sama-sama gunung didaki, sama-sama turun ke lembah sepi, suka duka bersama dirasai. Di hadapan kita ada jalan menuju, di kejauhan ada sinar menanti, di penghujung perjalanan ini. Sambil bernyanyi, berdendang senandung yang syahdu, riangnya hati dan indah duniaku. Sama-sama menjejak mimpi, sama-sama mencari dan menanti segalanya, direstui cinta sejati. Sama-sama gunung didaki, sama-sama turun ke lembah sepi, suka duka bersama dirasai. Wow, itu je. Sama-sama. Persembahan daripada Cikgu Edi Nazrin Hamzah, seorang guru vokal daripada sekolah yang sama bersama dengan Cikgu Alif kan. Dan kalau kita dengar sebenarnya Sugi, bait-bait lirik daripada lagu yang disampaikan itu, bagaimana harapan seorang guru untuk sama-sama dengan anak-anak muridnya bagi orang kata mencapai kejayaan. Jadi Cikgu Edi mungkin boleh kongsikanlah selamat Hari Guru diucapkan. Selamat Hari Guru Cikgu Edi.
Boleh kongsikanlah juga pengalaman mendidik anak-anak ini dari sudut vokal itu sendiri. Okey. Pengalaman saya seperti mana dulu saya menjadi pelajar dan seterusnya beralih ke fasa zaman universiti. Lepas tu sekarang alhamdulillah menjadi seorang pendidik dan juga guru. Orang kata yang paling penting itu sebagai seorang pendidik itu latar belakang pelajar itu berbeza-beza. Kita sebagai pendidik harusnya yang paling penting adalah bersabar dalam membentuk kemenjadian murid itu sendiri. Maksudnya sabar itu pentinglah. Selepas itu barulah orang kata apa yang kita sampai itu murid boleh terima dengan baik. Okey, Cikgu Eddie dah sebut perkataan sabar itu. Jadi nak tanya Cikgu Eddie, apa antara insiden yang membuatkan Cikgu Eddie tak bersabar? Hilang sabarlah. Setakat ni saya masih bersabar. Okey, biasalah pelajar itu murid-murid itu berbeza-beza. Ada dalam kelas orang kata kalau kerja itu ada yang siap dengan 100%, ada yang 90%. Jadi kita sebagai pendidik itu memainkan peranan yang penting untuk bertanggungjawab dan juga membimbing murid itu sendirilah ke arah yang lebih orang kata sehingga murid itu berjaya. Baiklah, kita nak ucapkan selamat maju jaya kepada Cikgu Eddie, Cikgu Alif dan juga guru-guru di Malaysia yang menonton ketika ini, sebab setiap guru ada mata pelajaran yang diajar masing-masing dan pastinya besar pengharapan setiap seorang guru ini kepada anak-anak muridnya agar mereka terus berjaya satu hari nanti. Kita nak dengarkan juga ucapan Hari Guru yang sempat dirangkumkan dan dirakamkan oleh rakan-rakan wartawan kita. Silakan. Saya mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru di Malaysia dan guru-guru yang telah mengajar saya sebelum ini. Selamat Hari Guru. Hai, nama saya Firdaus. Saya nak mengucapkan selamat Hari Guru buat para guru di seluruh Malaysia, terutamanya kepada bekas-bekas guru saya yang pernah mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Puteri Kota Baru Kelantan dan juga buat para lecturer di UiTM Puncak Perdana. Selamat Hari Guru. Anda terbaik. Saya sekolah di SKKBL Kampung Baru Lanjut. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru. Saya sayang guru-guru saya. Bye. Saya dulu adalah merupakan pelajar dekat Sekolah Rendah Taman Ihsan dan juga Sekolah Menengah Taman Ihsan dan juga pelajar di UIA, Universiti Islam Antarabangsa. Jadi kepada guru-guru saya dan juga pensyarah-pensyarah saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab guru-guru dan pensyarah-pensyarah saya telah menjadikan siapa saya hari ini. Alhamdulillah berjaya. Terima kasih banyak. Selamat Hari Guru. Tanpa guru-guru di Malaysia ni, saya rasakan mungkinlah kita tak jadi siapa kita yang hari ini. Selamat Hari Guru. Saya dulu sekolah rendah di Sekolah Kebangsaan Batu Kikir Negeri Sembilan. Kemudian saya berhijrah ke Kajang, Sekolah Konvent Kajang, Sekolah Menengah Konvent Kajang, dan saya mendapat pendidikan tinggi saya di Universiti Malaya dan PhD saya di Universiti Bristol UK. Selamat Hari Guru kepada semua cikgu-cikgu. Tanpa cikgu siapalah kami. Kalian semua adalah ibarat lilin yang menerangi semua, yang akhirnya boleh membakar diri juga. Selamat Hari Guru dan selamat maju jaya untuk semua guru di Malaysia ini. Wanita hari ini, wanita hari ini. Baik, kembali bersama kami dan di sini kami nak kongsikan bersama dengan anda di mana saksikan episod pertama drama terbaru Kerana Aku Isteri Bidaan, lakonan hebat dari Hisham Hamid dan Shah Elinia yang akan bersiaran pada jam 10 malam hari ini di TV3. Drama bersiri adaptasi dari novel popular dengan tajuk yang sama ini akan bersiaran setiap Isnin hingga Jumaat di slot Samarinda. Jom kita saksikan promo ini. Dihimpit dosa angkara kesilapan sendiri. Biar abang bertanggungjawab. Kau dah gila, Mia! Kerana fitnah, pertemuan antara Raina dan Faril hanya diiringi dendam. Keluar dengan dia, nak suruh kerjakan. Apakah nilai sebuah penyesalan? Saya tak setuju dengan tunangan ni. Kau jangan cari pasal, Rai. Kerana Aku Isteri Bidaan, mulai 16 Mei, Isnin hingga Jumaat 10 malam. Salam Aidilfitri, seikhlas hati di Samarinda TV3. Okey, itu dia drama terbaru. Jadi jangan lupa saksikannya. Dan sebelum kita bersama dengan Fiza dan juga adik-adik dari SMK, dari Sekolah Seni Sekolah Seni Malaysia Perak, apa kata kita saksikan TikTok ini dahulu. Senyumanmu
buatku tersenyum malu lirikanmu, memberi padahan kalbu sayangku. Dengarlah bahwa Pagi semua ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta. Setiamu cikgu telah mengajar kami, membekalkan ilmu untuk masa depan. Dari ABCDE 1, 2 dan 3 hingga aku tahu baca dan kira. Tak terhingga pengorbananmu hingga aku besar kan ku ingat selalu. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. Merahnya inai di jari, tanda kasih dah termatri, ikatan raja sehari. Nah, teringat saya masa saya bersekolah dulu, saya buat kad untuk cikgu-cikgu saya, tapi hadiah yang sering kalilah dibeli adalah cawan. Saya pun tak tahu kenapa kita selalu beli mug untuk cikgu kita. Ada yang kadang-kadang lukis kat mug tu, ada yang letak bunga kat dalam, letak coklat, macam-macam yang diberikan. Tapi yang saya tahu masa Hari Guru ni cikgu tak cukup tangan nak angkat hadiah-hadiah mereka. Ada yang bawa kek pun tahu, kek untuk diberikan kepada cikgu. Jadi adik-adik hari ni cuti, esok nak balik sekolah bolehlah anda belikan apa-apa ataupun buat je kad untuk cikgu anda. Mungkin cikgu anda akan happy lah esok bila anda kembali ke sekolah. Dan sekarang ni Fizzah sudah pun bersedia bersama dengan adik-adik kita yang akan ada persembahan untuk kita. Jadi Fizzah hari ni? Dia ada Fizzah hari ni. Fizzah. Okey, bukan je betul lah apa yang Sugi katakan tu. Saya pun kadang-kadang macam tu juga masa zaman kanak-kanak kan. Tapi hari ini anak-anak dah lebih bertuah kerana ibu bapa memang cukup sporting. Apa saja yang nak diberikan kepada guru, kadang-kadang ibu-ibu tu dah buat perancangan awal kan. Dah sediakan ada berapa orang cikgu sekolah kebangsaan, cikgu sekolah kafah dan macam-macam lagi. Jadi sempat lagi tu kan untuk anda cari hadiah yang boleh diberikan kepada guru. Okey, kita nak tanya kepada adik-adik kita ini yang tadi dah pun buat persembahan untuk anda penonton-penonton wanita hari ini. Seperti mana sambutan Hari Guru pada tahun ini kan, Guru Tunjang Sekolah Sejahtera. Okey, Ain, kita nak tanyalah, Ain ni mewakili rakan-rakan yang lain kan. Kalau kita cakap tentang tarian ni, ada macam-macam jenis tarian yang anda pelajari selain daripada mata pelajaran asas kan. Orang mungkin tak faham, orang ingat belajar menari je ke? Tapi apa sebenarnya di sebalik tarian yang adik-adik pelajari di sekolah? Okey, Assalamualaikum. Kami biasanya akan belajar pasal sejarah tarian, latar belakang tarian, lepas tu pasal postur badan, cara menari dengan betul, keselamatan dalam bilik tari. Okey, ada macam-macam. Tapi yang paling penting sekali sebenarnya dari segi sejarah dan juga latar belakangnya juga itu dipelajari supaya apa yang kita lakukan ini taklah orang kata tenggelam di arus zaman kan. Maksudnya kita tahu tentang sejarah kita. Selain daripada tarian zapin, apa lagi jenis tarian-tarian tradisi yang turut dipelajari oleh adik-adik di sekolah? Ada macam tarian zapin, Melayu asli, lepas tu ada tarian rakyat macam tarian India, Bharatanatyam, Kolatem. So ada tarian dari Sarawak, Sabah, Iban.
Okey, boleh tak pas kat cikgu? Cikgu, mungkin cikgu boleh kongsikan dengan lebih lanjut lagi lah. Kalau tadi mungkin ramai dalam kalangan penonton juga baru mengetahui tentang sekolah seni ni. Kemudian cikgu ramai juga yang tak tahu, adakah mereka ingatkan anak-anak ni macam tarian je ke? Tapi I nak kongsikan tadi sebenarnya banyak juga yang diajar selain daripada tarian itu sendiri, di sebaliknya ada dari segi sejarahnya, latar belakangnya. Mungkin cikgu boleh kongsikan. Okey, saya tambah sikit. Okey, pelajar-pelajar ni selain daripada belajar teknik tari, okey, penguasaan tari, kemahiran dan sebagainya, mereka juga akan terdedah dengan scenografi dalam tari, dalam persembahan tari, dari segi lightingnya, dari segi kostum dan tata riasnya. Kalau busana Melayu tu ada tata cara pakaian dia. Itu antara yang kita ajarlah pelajari oleh mereka ni. Okey. Jadi sebenarnya yang istimewanya juga hari ini bukan saja pelajar-pelajar ini akan berkongsi tarian mereka bersama dengan penonton-penonton, tapi cikgu juga akan turut serta bersama dengan anak-anak ini ya. Okey, dan esok insya-Allah kita akan kembali di Wanita Hari ini dengan satu lagi topik, iaitu tentang topik khasiat kunyit. Dan kalau bercakap tentang khasiat kunyit ni, mungkin ramai yang tahu bahawa kunyit ini merupakan antiseptik semula jadi. Kadang-kadang kebiasaannya orang Melayu selepas pantang mereka akan minum air kunyit dengan asam jawa. Jadi esok kami nak kongsikan kepada anda dari sudut pandang saintifik dan juga menu-menu berkaitan kunyit. Antaranya esok kita ada ikan bakar menggunakan daun kunyit, kita ada air asam kunyit, kita ada daging goreng kunyit, sotong goreng kunyit, kita ada patin tempoyak yang juga menggunakan kunyit. Jadi kalau nak tahu tentang khasiat kunyit, pastikan terus bersama kami di Wanita Hari ini. Tapi sebelum itu, sekali lagi kami nak tinggalkan anda dengan persembahan daripada adik-adik kita di SMK Seni Malaysia Perak. Kita persilakan. Kita